Faisal, mana iklan forum kita, tajuk dia apa? Lupa dia tajuk kita. Pergi ke Instagram kita. Boleh. Dua minit lagi boleh? Ke nak mula dah? Boleh mula. Syah. Tak pasti line siapa yang teruk. Tapi semua line teruk malam ni. Tak Faisal tolong type dekat chat tu tajuk. Ustaz Nazri dah live dah sekarang ni. Boleh mulia terus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah semua kepada hadirin, kita sebut hadirin lah kan, walaupun kita bukanlah di dewan, di auditorium, tapi anggaplah kita sedang berada di live ni, dia macam berdepan lah juga. Bagi kita teruskan program seharian bersama dengan para asatizah, bermula daripada pagi seawal subuh tadi kita berprogram dengan kerjasama Yadim dan beberapa NGO Islam, NGI, peringkat negeri Selangor, bagi mengadakan pada hari ini kita padatkan aktiviti kita dengan majlis ilmu, dengan isu peperangannya, menangani stres dalam peperangan berbanding dengan kita di tanah air. Banyaklah telah kita bincangkan pada sepanjang hari ini, dan pada malam ni kita akhirkan rally tazkirah kita, rally kuliah, rally majlis ilmu, dengan kita berforum bersama dua ahli panel yang sangat hebat, yang dikenali di seluruh tanah air dan juga dikenali oleh semua pasien-pasien dari Hospital Serdang yang pernah admit di Hospital Serdang. Bersama kita pada malam ni yang pertama Dr. Umi Azlin. Dr. Umi Azlin daripada pakar sekretari Hospital Serdang. Dan betul Dr. ya nama? Dan panel kita yang kedua, Fadil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Siapa tak kenal, panel selebriti dakwah tanah air kita. Bersama juga kita pada malam ini dengan satu perbincangan tajuk yang penting, tajuk yang waqi'i, ataupun tajuk yang sedang hangat diperkatakan pada hari ini, menangani stres, tekanan perasaan, kemurungan dalam konteks perubatan moden dan juga Islam. Kita pada hari ini semua sahabat-sahabat, kalau perasan dalam minggu yang lepas kot, minggu ni tak pasti sangat,
ataupun mungkin Ana tidak cakna, tapi dalam seminggu 2 minggu lepas kita boleh kata sering dapat video terjun bangunan lah, tapi banyaknya terjun bangunan lah. Apa tu? Maknanya bunuh diri. Okey, so maknanya mungkin Allah malam masalahnya COVID ke keuangannya kita tak tahu, pasal nak tanya pun dia dah mati. Yang boleh tanyanya hanya muka dan angkir saja. Jadi kita sekarang kita tak perlu tanya pada yang mati, kita tanya pada yang hidup. Dan kita bertanya, fas'alu ala zikri, bertanyalah pada orang yang tahu kata Allah. Jadi pada malam ni kita undang khusus dua panelis kita yang hebat dalam bidang masing-masing. Dr. Umi Azlin daripada Hospital Serdang, memang bidang dia psikiatri, dan Fadil Ustaz Ahmad Duski Abdurrani untuk kita merungkaikan persoalan kemurungan, stres, tekanan perasaan dan sebagainya yang berkaitlah insya-Allah. Baik, tanpa kita Ana mukadimah tak perlu panjang kerana Ana ni moderator bukan ahli panel. Jadi sebelum tu kita ucapkan selamat datang pada dua panelis kita. Dr. Umi, apa khabar? Doktor, sihat nah? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Fadil Ustaz Ahmad Duski Abdurrani. Siapa tak kenal? Selebriti dan dakwah kita, seluruh pelosok tanah air bergerak, cuma PKP ni agak sikit terbatas. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita bukan senang nak dapat dua panel ni. Ustaz Ahmad Duski sangat padat jadual dia, mojo je PKP tak boleh bergerak. Tetapi PKP ni pun doktor juga sangat padat. Jadi kita ambil mungkin Dr. Syif Siang ke wallahualam, tapi kita booking awal, blok awal, alhamdulillah doktor dapat meluangkan masa. Dan doktor juga nak berkongsi ilmu beliau dengan kita semua sahabat-sahabat bagi membincangkan isu yang sangat penting dan perlu kita fahami untuk mungkin inilah sumbangan kita pada keluarga masyarakat kita insya-Allah. Baik doktor, tanpa perlu bermukadimah panjang. Okey, umum mengetahui bahawa hari ini doktor Ana ni kalau dapat mikrofon Ana akan keluar slang utara doktor, minta maaf. Harap doktor boleh faham Ana insya-Allah. Okey. Umum mengetahui bahawa pandemik COVID-19 ni berakhirnya wallahualam, hari ini pun masih mengekalkan 15 kes. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, yang membawa kepada penderitaan fizikal dan juga kesengsaraan mental. Fizikal bagi yang dijangkiti, dan mental mungkin yang dari sudut pekerjaannya, pendapatannya hilang, tekanan perasaan dengan anak, nak makan sekolah, kena bayar macam-macam bil doktor. Nah, insya-Allah. Jadi sesuai dengan topik kita pada malam ni, iaitu cara Islam menghadapi tekanan emosi dan kemurungan dalam COVID-19 ini, maka pada pandangan doktor sebagai pakar psikiatri lah, dan juga doktor juga sebagai seorang Islam, jadi apakah sebenar yang dimasukkan dengan cara Islam untuk menerawat tekanan emosi dan kemurungan ini? Mungkin soalan ini juga Ustaz Ahmad Duski sekejap lagi boleh buat sedikit aksesori pada jawapan. Apakah sebenar tekanan emosi? Satu. Pertama, kita nak faham tekanan emosi itu sebenarnya apa? Dan yang kedua, apakah yang disebut sebagai kemurungan yang sering diperkatakan masyarakat? So, poin kita sini, apakah maksud tekanan emosi? Kadang-kadang orang tu dia claim dia tekanan emosi. Padahal dia pun tak tekanan sangat pun. Kadang-kadang dia masalah kecil tapi dia kata masalah besar. Dan apakah beza tekanan emosi dan kemurungan? InsyaAllah doktor. Fadhal tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Ahmad Nazri selaku moderator yang memperkenalkan kami, dan saya juga merasa sangat bersyukur dapat bersama sepentas dengan Ustaz Ahmad Duski yang boleh bersama-sama membincangkan satu topik iaitu satu topik yang sebenarnya sangat penting, yang sebenarnya pakar psikiatri pun ingin mendengar dari Ustaz juga tentang cara Islam dalam menghadapi tekanan emosi dan kemurungan terutamanya dalam COVID-19.
dan kami juga ingin saya ingin sama-sama membentangkan dan berbincang apa yang kita sebagai pakar psikiatri fikirkan sebagai rawatan yang terbaik, dan pada kami rawatan itu pun tidaklah bercanggah dan dia sebenarnya adalah cara Islam juga di dalam merawat tekanan emosi dan kemurungan. Jadi tadi ada dua soalan dari Ustaz Nazri, apakah cara Islam dari sudut pandangan psikiatri, dan kedua, apakah sebenarnya beza tekanan emosi dan kemurungan. Jadi tajuk kesihatan mental ni sebenarnya tajuk yang dia nampak sekarang ni semua orang memperkatakan. Alhamdulillah ya, pada satu masa dahulu semua orang kalau boleh tak nak sebut pun perkataan mental ya. Sebenarnya perkataan mental tu kalau boleh tak nak disebut orang. Dia macam satu stigma. Tapi sekarang semua orang sedia membincangkannya, dan sekarang ni pun kadang-kadang orang boleh kata oh saya ada kemurungan, saya ada keresahan dengan lebih mudah ya. Sampai kadang-kadang kita rasa betul ke mereka ni ada kemurungan dan keresahan. Sedangkan kalau dulu semua orang takkan membicarakan perkara ni dengan lebih terbuka. Jadi kita perlu mengambil kesempatan ini untuk mendapat kefahaman yang jelas. Oleh kerana tajuk kesihatan mental ni sebenarnya walaupun semua orang membicarakannya, dia bukan satu tajuk yang mudah sebenarnya ya. Saya ingin berkongsi slide ya Ustaz Nazri supaya dapat menjelaskan dengan lebih jelas, dengan cara yang lebih simplified tentang apa itu kesihatan mental dan juga apa bezanya tekanan emosi dan juga kemurungan. Okey, bagi saya cara Islam yang sangat penting untuk menghadapi tekanan emosi dan kemurungan dalam COVID-19 ni perlu bermula dengan mendapatkan ilmu pengetahuan dan kefahaman yang benar mengenai kesihatan mental itu sendiri. Sebab setelah kita faham, barulah kita dapat menguruskannya. Saya rasa ini satu perkara yang bila saya berfikirlah bagaimana nak menjawab persoalan ni, apa cara Islam menghadapi tekanan emosi dan kemurungan, yang pertama kita perlu betul-betul faham. Sebab jika kita tak faham apa itu kesihatan mental, kita tidak dapat menguruskannya dengan baik. Ya? Jadi dia perlu bermula di sini. Sebab kalau kita lihat kesihatan mental ni sebenarnya dia adalah satu aspek yang selalu disalahfahami. Kita jarang kan berkata orang tu ada masalah kesihatan fizikal. Tapi kita selalu cakap dia tu ada masalah kesihatan mental. Kenapa kita tak cakap seorang tu ada masalah kesihatan fizikal? Sebab kita tahu kesihatan fizikal tu sangat luas. Dia tidak sama. Katalah seseorang tu ada demam sesama, sangat berbeza apabila dia demam sesama biasa dengan demam sesama kerana dijangkiti COVID-19. Begitu juga sebenarnya apabila kita kata kesihatan mental, kalau kita cakap orang tu ada kesihatan mental, sebenarnya sangat berbeza jika sama ada mereka ni setakat mengalami tekanan emosi atau stres berbanding mereka yang mungkin mengalami isu kesihatan mental yang teruk seperti kemurungan yang teruk atau masalah-masalah lain ya. Dia dua perkara yang sangat berbeza. Dan kalau COVID-19 pun contohnya, bila kita kata dia tu ada, kita tak cakap kan orang tu ada kesihatan fizikal, kita kata dia ni ada masalah COVID-19. Dan COVID-19 pun ada banyak kategori. Kategori 1 dan 1 tak ada simptom hingga dah kategori 5 yang memerlukan bantuan pernafasan. Jadi begitu juga dengan kesihatan mental ni, walaupun seseorang tu mengalami kemurungan, tapi kemurungan tu boleh jadi kemurungan yang ringan yang mungkin mereka tak perlu pun rawatan ubat-ubatan, tetapi ada kemurungan yang sangat teruk hingga rasa ingin membunuh diri dan mereka ini mungkin memerlukan rawatan yang lebih intensif, mungkin perlu ubat juga dan mungkin perlu dimasukkan ke hospital. Jadi di sini sangat penting untuk kita tidak pukul rata ya apabila masyarakat mula memperkatakan tentang kesihatan mental ni, kita tak nak pukul rata dengan menganggapkan semua kesihatan mental ini sama. Seperti mana kita tidak menganggapkan kesihatan fizikal itu sama. Begitulah ya. Dan yang sangat penting juga kita perlu mengetahui, macam tadi Ustaz Nazri ada bagi tahu ya, apa agaknya yang menyebabkan orang bunuh diri contohnya, apa yang menyebabkan orang mengalami kesihatan mental sebenarnya. Dia sebenarnya bukan satu faktor sahaja. Bukanlah kerana orang tu hilang pekerjaan terus dia dapat kemurungan, ataupun kerana dia ada mungkin dia dapat COVID terus dia dapat tekanan. Dia selalunya bukan begitu. Dia selalunya
apa yang mempengaruhi kesihatan mental ni adalah banyak sangat faktor yang bergabung. Contohnya faktor biologi, seperti mungkin dia memang ada keluarga yang ada keturunan sakit tersebut, atau dia pernah mengalami sebelum ni pernah ada kemurungan, jadi bila ada masalah sekarang dia mungkin mendapat kembali kemurungan, ataupun mungkin dia mendapat biologi ni secara fizikal dia tidak sihat, dia mendapat COVID, selepas itu kesihatannya tidak pulih sepenuhnya ya, sebab dia ada long COVID ya, yang mana long COVID ni masih mengalami sukar bernafas, pergerakan masih lemah, sukar tidur contohnya. Jadi ini boleh mempengaruhi kesihatan mental. Begitu juga aspek psikologi. Psikologi ni kita akan cakap dengan lebih jelas ya, apa sebenarnya yang dikatakan aspek psikologi. Dia mempengaruhi kesihatan mental. Aspek sosial, ada tak sokongan ya, dari jiran-jiran, dari keluarga, dan juga aspek spiritual. Aspek spiritual, bagaimanakah ini kita cakap ya, kepercayaan dia, hubungan dengan Tuhan atau kuasa yang lebih besar ya, yang dia tahu boleh bergantung di dalam susah dan senang. Banyak orang di dalam keadaan COVID ni terganggu spiritualitinya kerana terganggu rutin hidup mereka. Kerana macam contohnya ya, sekarang ni bekerja dah tak tentu masa, tidur lambat ya, rutin terganggu. Dan mungkin juga ada yang terlampau dengan internet ya, ketagihan internet contohnya. Jadi boleh terganggu banyak rutin spiritual yang dilakukan. Jadi semua ini mempengaruhi kesihatan mental. Dia bukan satu faktor sahaja. Baik, tadi kita cakap tentang psikologi. Apa tu psikologi sebenarnya? Bila kita cakap psikologi ni, aspek psikologi tadi kan kita tahu dia ada aspek biologi, psikologi, sosial dan juga spiritual. Psikologi ni ialah aspek yang berkaitan dengan perasaan seseorang, fikiran dan tingkah laku ya. Jadi dia satu perkara yang kompleks. Sebenarnya bidang psikologi kesihatan mental ni lebih kompleks dari kesihatan fizikal kerana dia tak nampak. Kita tak nampak perasaan, kita tak nampak fikiran, kita tak nampak tingkah laku. Jadi psikologi melihat benda-benda ini, adakah perasaan ini normal, fikiran ini normal, tingkah laku itu normal. Kadang-kadang bukan satu yang mudah kan nak mengatakan yang mana perasaan yang normal, yang mana fikiran yang normal, yang mana tingkah laku yang normal. Dan dalam konteks psikologi maknanya bila kita kata perasaan, dia ada nama-nama lain lah, mungkin emosi. Jiwa ni mungkin lebih luas ya, soul, dia lebih luas dari perasaan. Fikiran tu kognitif, akal pun saya rasa lebih luas dari fikiran. Tingkah laku, perbuatan, behavior, semua ini adalah bidang yang dicakupi oleh psikologi. Jadi bila kita kata bidang psikiatri, bidang psikologi tadi melihat apa yang normal, psikiatri ni sebenarnya bidang perubatan yang merawat keabnormalan psikologi ataupun apabila dia telah menjadi satu penyakit. Contohnya penyakit mengenai perasaan. Maknanya ataupun mengenai emosi, maknanya sedih, risau dah bukan lagi normal, dah jadi penyakit, maka psikiatri adalah bidang yang merawat penyakit kesedihan atau penyakit kemurungan dan penyakit keresahan ni. Jika fikiran sudah bercelaru contohnya dalam penyakit skizofrenia atau demensia penyakit skizofrenia ni ada halusinasi, delusi, maka dia sudah tidak normal lagi, maka perlu rawatan psikiatri. Begitu juga apabila ada tingkah laku perbuatan yang tidak normal, contohnya dalam penyakit was-was berlaku perbuatan yang berulang-ulang, ambil huduk berulang-ulang, mereka perlu rawatan dalam bidang perubatan kerana itu adalah keabnormalan psikologi yang telah menjadi satu penyakit. Jadi menjawab persoalan tadi, bila kita kata apa beza tekanan dengan penyakit, kita boleh lihat dia dalam satu spektrum, iaitu kalau satu keadaan di mana seorang masih berada dalam keadaan kesihatan mental, dia sihat. Ada definisinya apa itu kesihatan mental, nanti saya akan cakap sebentar lagi. Tetapi tekanan boleh berlaku. Seterusnya tekanan ni macam peringkat di mana emosi mungkin terjejas tapi belum berapa teruk. Dia mungkin masih boleh lagi nak mengendalikan, dia masih boleh berfungsi. Tetapi apabila keadaan semakin sukar dan akhirnya menjadi penyakit, selalunya penyakit ni adalah keadaan di mana dia tidak dapat berfungsi lagi.
dia gejalanya sudah berlebihan dan berpanjangan. Maknanya sedih tu dah bukan sedih biasa, sedih tu dah hari-hari sedih. Hari-hari sedih sehingga melebihi 2 minggu lah. Dan sedih tu dah bercampur dengan tidak selera makan, tak boleh tidur, mungkin rasa diri dah tak berguna, semua perasaan tu dah sudah datang sehingga dia tidak dapat berfungsi sama ada dalam pekerjaan dia ataupun di dalam perhubungan sehari-hari. Dia mungkin ingin menyendiri atau bila berbicara dia sentiasa nak bergaduh, dia dah tak dapat jaga anak-anak, malah dia mungkin tak dapat jaga diri dia. Jadi di sini ada satu perbezaan yang besar. Jadi sebab itu bila kita cakap spektrum kesihatan mental ni, kita tidak boleh pukul rata lah ya. Dia adalah satu yang sangat berbeza. Yang kedua, kalau saya masih ada masa sedikit ya Ustaz Nazri, cara Islam yang sangat penting juga, selain daripada mendapat ilmu yang benar, pengetahuan yang benar apa itu kesihatan mental, mengetahui apa itu tekanan dan kemurungan, kita juga perlu meleraikan semua salah faham mengenai kesihatan mental yang menjadi penghalang kepada tercapainya kesihatan mental yang baik. Apa yang saya maksudkan di sini, ini banyaklah pesakit yang datang ya, yang mengadu, yang banyak salah faham yang menjadikan mereka lebih tertekan sebenarnya. Contohnya, apabila dilabelkan ya, bila jumpa psikiatri ni semua dah tak betul, ada sakit mental ya, itu sebenarnya satu stigma dan label ya, sedangkan mereka mungkin datang kerana masalah, contohnya ada komunikasi, masalah rumah tangga, isu komunikasi. Jadi mereka yang ada isu komunikasi di peringkat awal tidak mahu datang mendapatkan rawatan profesional. Kadang-kadang berjumpa kaunselor pun tidak mahu kerana stigma ini ya. Yang kedua, kadang-kadang ramai juga pesakit yang mengadu yang mengatakan kenapa mereka tak datang kerana adanya stigma yang mengatakan kalau kuat keimanan mesti tak dapat sakit mental. Betulkah orang beriman tak akan dapat isu kesihatan mental? Adakah orang beriman imun daripada penyakit? Itu satu persoalan yang perlu kita jawab. Kita tahu tidak ada siapa pun yang imun dari penyakit. Sedangkan nabi-nabi semua pun mendapat penyakit ya, penyakit fizikal. Dan bagaimana dengan penyakit mental? Mungkin saya pun ingin mendengar Ustaz mungkin boleh bercerita juga kan, ada kita tahu dalam kisah nabi-nabi ada yang sakit ya, macam seperti, bukan maksudnya ada yang sakit fizikal dan ada yang mengalami kesedihan, contohnya Nabi Yaqub apabila kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi adakah ini jadi tidak bermakna ya orang yang beriman tidak boleh mengalami emosi, kerana seperti yang kita katakan tadi, mungkin mereka mengalami, ada faktor keluarga, ada genetik yang kuat untuk mendapat kemurungan ataupun bipolar contohnya, dan mereka mengalami isu yang sangat teruk di dalam kehidupan, satu demi satu ya, mungkin mereka pun memang masih boleh mengalami kemurungan. Dan selalunya juga apa yang menyebabkan pesakit-pesakit ni terasa hati ya, apabila mereka berjumpa ramai orang dan selalu orang ramai menasihatkan mereka kena kuatkan semangat, kena solat lagi, kena berdoa banyak-banyak, kena baca Quran. Memang kita mengakui semua ini sangat penting sebagai cara menangani tekanan, tetapi bukan itu sahaja yang maksudnya bukan itu sahaja yang mereka perlu buat, iaitu duduk berdoa dan mengharapkan isu kesihatan mental itu pergi. Malah saya dapat lihat kadang-kadang ramai pesakit ni yang memang bila kita dengar memang sentiasa bangun tahajud melebihi daripada mungkin doktor sendiri yang merawat ya. Mereka banyak membaca Quran ya. Tapi kita macam dalam isu ni kita perlu membandingkan dengan isu kesihatan fizikal. Contohnya, bolehkah kita kata kepada orang-orang yang contohnya mengalami COVID-19 ya, duduk sahaja di rumah dan berdoa, kuatkan semangat ya. Sudah tentu kita mahu mereka berikhtiar lebih lagi. Kalau mereka duduk di rumah, mereka perlu mengawasi simptom mereka, mereka perlu ambil pemakanan yang sihat, tidur dengan mencukupi ya. Dan jika mereka perlu ke hospital, mungkin mereka perlu rawatan oksigen, perlu mengambil ubat-ubatan untuk demam, maka mereka perlu melaksanakan semua ikhtiar tersebut di samping menguatkan semangat, bersolat, berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan. Semua ini adalah
sama pentingnya untuk dalam kita berusaha merawat kesihatan mental. Dan satu lagi isu yang kerap berlaku ialah ramai juga yang selalunya mengatakan apabila mereka mengalami gejala kesihatan mental, contohnya sentiasa bergaduh suami isteri, terlampau mudah mengatakan ini buatan orang, ya, kami kena sihir lah dan sebagainya, ya. Dan memang ada benarnya, kita semua memang mempercayai memang wujud unsur-unsur di mana sihir boleh berlaku, ada orang berhasad dengki, ada orang membuat buatan orang, tetapi kita perlu berjumpa kepada pakarnya dan mendapatkan apa orang kata penilaian yang betul, dan ada kemungkinan dua-dua perkara ni mungkin berlaku sekali. Ramai orang yang berjumpa pakar psikiatri contohnya, kita dapat melihatnya kalau sakit itu tidak tipikal. Kadang-kadang dia tidak tipikal bila ada unsur-unsur sihir, mereka bukan tipikal kemurungan, ya, atau tipikal keresahan. Dia ada perkara-perkara pelik yang kita pun kata okey, ni memang mungkin ada benda yang lain juga. Dan begitu juga ustaz yang sebenarnya betul-betul menjalankan rawatan Islam ni, mereka pun selalu memberi nasihat kepada pesakit, memberitahu mereka ini sebenarnya tak ada unsur sihir, tetapi datanglah dapatkan rawatan dari pakar psikiatri. Tetapi memang ada yang ada kedua-duanya. Jadi mesejnya di sini, sekiranya boleh, sebaik mungkin dapatkan maklumat yang betul dari kedua-dua belah pihak, ya. Yang kita tidak mahu ialah kalau terlampau cepat ataupun terlampau berlebihan mengatakan ini buatan orang. Kerana memang, ya, dalam rawatan psikiatri ni selalunya kita ni perlu banyak mendepani isu dan melihat dalam diri. Katalah, ya, tadi suami isteri yang bergaduh tu, ya, memang mudah nak mengatakan buatan orang, tetapi kadang-kadang mereka sendiri pun memang ada isu yang tidak dapat diselesaikan, isu dalaman yang tidak pernah mereka hadapi bersama, yang tidak pernah didepani, konflik dalaman yang berlaku. Sebenarnya nak menghadapi konflik dalaman ni kadang-kadang lebih menyakitkan, dan menyalahkan orang lain itu kadang-kadang lebih mudah. Jadi itulah sebabnya mengapa kadang-kadang orang terlampau cepat ingin mendapatkan orang terlampau cepat menyalahkan buatan orang ni daripada mendapatkan rawatan psikiatri contohnya. Baik. Seterusnya yang ketiga, dan ini mungkin yang poin saya yang terakhirlah sebelum saya menyerahkan kembali kepada moderator. Ini juga satu yang sangat penting untuk kita fahami, dan bahawa di dalam kesihatan mental ni sebenarnya dia tidak bercanggah dengan cara Islam melihat dan memahami tekanan dalam kehidupan. Kerana kita memang memahami stres atau tekanan mental pada tahap tertentu ni adalah normal dalam kehidupan. Yang mana kita selalu dengarlah kalau ustaz-ustaz, ya, dalam tazkirah semua akan bercakap yang ujian tu adalah sebahagian dalam kehidupan. Kita memang akan sentiasa diuji. Jadi kalau kita lihat di sini pertubuhan kesihatan sedunia, ya, mentafsirkan kesihatan mental ni sebagai satu keadaan di mana seseorang individu menyedari keupayaan diri dan boleh menangani stres yang normal dan boleh menjadi produktif. Jadi dalam keadaan ni kalau kita dapat lihat, dia mendefinisikan stres ni adalah normal. Jadi kita ni perlu sentiasa berikhtiar mengendalikan stres yang normal ni, dan seterusnya perlu mengenali potensi diri supaya boleh menyumbang dengan produktif. Maknanya ini selari yang kita memang mengiktiraf yang manusia ini sentiasa diuji, sebab tu kita sentiasa ada stres. Dan kita ni perlu berusaha belajar pelbagai ikhtiar, strategi, kaedah yang efektif untuk menangani stres ni, dan seterusnya apabila kita dah boleh move on dengan stres kita, kita boleh cope dengan stres kita, kita boleh motivate diri kita, kita boleh mempunyai motivasi untuk mengenali potensi diri dan seterusnya menyumbang dengan produktif dalam kehidupan, dan kerana kita tahu kita semua ni mempunyai tanggungjawab dan tugas yang digalas dalam kehidupan yang kita semua perlu
laksanakan bersama. Jadi insya-Allah begitulah Ustaz Nazri, saya ingin cuba simplify lah. Saya harap dia telah menjelaskan bagaimana spektrum tekanan emosi dan kemurungan tu berbeza, kesihatan mental tu bagaimana sebenarnya, dan bagaimana kita dari sudut pandangan perubatan psikiatri ni melihat stres itu memang satu yang normal dan keperluan manusia berikhtiar dari pelbagai segi untuk menanganinya. Saya serahkan kembali kepada Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Umi. InsyaAllah, tabarakallah. Selalu kita dengar ni pakar jantung cakap, pakar darah, pakar buah pinggang, pakar sakit puan. Hari ni kita dapat ilmu yang cukup hebat dan anak rasa jarang kita bersembang dalam bab-bab ni. Ada satu rasa daripada doktor tadi yang anak rasa sangat wow. Oh, doktor-doktor yang terlibat dalam bidang psikiatri ini yang sempat anda catat lah. Psikiatri ini adalah satu bidang merawat keabnormalan penyakit psikologi. Kita ingat, kita selalu sebut orang sakit psikologi ni mental segala macam. Mungkin dia pergi pada pakar psikologi, tapi lebih pada tu doktor, dia pergi pada pakar psikiatri. Masya Allah. Merawat luar biasanya pemikiran orang sakit otak baru pergi pada psikiatri ni. Masya Allah, tabarakallah, cukup hebat. Dan yang paling penting, yang anda rasa semua teman-teman sahabat-sahabat kita yang sedang menonton, jangan lupa share semua live kita malam ni. Perbincangan kita sangat-sangat besar, ilmu yang kita nak dapat malam ni. Sebelum kita pergi pada Fadil Ustaz Ahmad Dasuki, tadi pun doktor ada kita sebut ada intro sikit yang Ustaz Dasuki boleh masuk juga. Poin yang penting doktor kata awal tadi, kita kena kenali dulu tahap sakit mental tu. Tapi kalau orang sakit tu macam mana dia nak kenal sakit mental tu tahap mana kan? Tetapi apa yang doktor sebut di akhir, ada orang dikata dia kena buatan orang. Bila pergi pusat rawatan Islam kan, kalau dia pergi jumpa Ustaz Dasuki di Tibun Nabawi di Shah Alam, tiba-tiba Ustaz scan, perawat scan, kata tak ada sakit pun, orang tak buat, cuma dia tuduh orang je. Itulah poin doktor tadi, kita kena kenali dulu tahap kesakitan mental. So barulah kita merawat dengan cara betul, dan insya-Allah bila betul tu semua, maka baiklah keputusannya. Betul kan doktor kan? Gitu kan, insya-Allah. Jadi pada Fadil Ustaz Ahmad Dasuki yang tengok, alhamdulillah sabar ni. Bila sebut penyakit mental, nanti di doktor sebut kan, banyakkan zikir, Quran, tahajud dan sebagainya. Tapi kita nak pergi dulu. Setiap penyakit ni kita kena tahu punca dia, Ustaz. Punca dia. Kenapakah berlaku kemurungan, tekanan perasaan, fikiran yang bercelaru macam doktor sebut tadi. Ada orang ni masalah dia kecil sebenarnya, tapi dia rasa bagi dia besar. Masalah dia kecil, yang orang pandang tak besar, tapi bagi dia besar. So dia membawa kepada memberatkan akal dia sendiri. Jadi di manakah silap atau di manakah punca berlakunya keadaan yang macam tu, Ustaz, dari sudut pandang Islam itu sendiri, insya-Allah. Boleh tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini sebagai satu syifa, menjadi satu ubat kepada penyakit, dan dia tidak pada penyakit-penyakit yang dilalui dalam kehidupan mukmin ini. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Dia tak menambah apa-apa kecuali dia menjadikan kerugian pada orang yang buat zalim dalam hidup ini. Terima kasih pada
Ustaz Ahmad Nazri. Terima kasih sekali lagi saya nak ucap pada Dr. Ummi Azlin kerana kali pertama juga saya bersama dengan pakar sekretaris ini di rancangan ataupun di ruangan udara kita ini. Ditambah lagi kita bercakap pada musim yang orang dah mula yakin terhadap jahatnya virus COVID pada masa ini. Sebenarnya sebelum daripada ni orang kita dia tak berapa percaya terhadap perkara yang demikian. Kerana masyarakat kita ni dia nak pada yang nampak yang zahir saja. Dia tak nampak pada perkara yang batin, yang tak nampak pada pandangan mata. Masyarakat kita ni kebanyakan begitu. Mana-mana perkara yang tak nampak dia tak percaya. Yang menyebabkan Allah datangkan yang disebut dengan COVID. COVID ni kesan dia besar, iaitu di mana jahatnya COVID ini sampai peringkat matinya manusia. Itu di gambaran yang sedang berlaku pada kita pada hari ini. Yang menyebabkan di kalangan kita jadi stres. Ramai di kalangan kita jadi tertekan. Tambah dengan keadaan yang berlaku di kalangan kita kena karantin, kemudian kita kena jaga SOP, kemudian kita banyak terikat yang menyebabkan jadi satu tekanan dalam masyarakat kita pada hari ini. Sebelum daripada ni, Al-Quran dah bagi tahu ada penyakit ada virus yang lebih jahat daripada COVID yang disebut dengan syaitan. Syaitan jahat tapi tak nampak juga. Orang kita tak percaya. Sehingga kan Allah datangkan COVID. Sama-sama jahat. Kalau kita nak kira dua-dua ni jahat. Jahatnya COVID, matilah manusia. Jahatnya syaitan sampai peringkat yang disebut dengan terhumbannya manusia ke dalam kawah neraka Allah. Ni nak sebutnya virus yang jahat juga. Dipanggil dua-dua ni tak nampak. Tapi kenapa orang kita boleh percaya pada COVID, tapi orang kita tak percaya jahatnya syaitan? Pelik kan masyarakat kita. Sedangkan sepatutnya dua keadaan yang sedang berlaku ini menjadikan pada diri kita ni semakin bertambah iman dalam jiwa kita. Bertambah keyakinan dalam hidup kita. Allah terpaksa datangkan COVID untuk nak meyakinkan ada satu makhluk yang tak nampak pada pandangan mata, tapi jahat dia. Dia boleh menyebabkan mati manusia. Ada satu makhluk yang jahat, yang mengganggu emosi kita. Emosi manusia ni sejak bila dia ganggu? Sejak zaman Nabi Adam AS lagi. Itu syaitan, iblis. Syaitan iblis ni dia ganggu waktu mana Nabi Adam dalam syurga lagi. Sejarah yang panjang yang berlaku. Dia ganggu, dipanggil dalam istilah agama ni, dia panggil gangguan demi gangguan. Yang disebut tadi ialah stres ni dia jadi normal. Kerana apa? Dia jadi ujian. Doktor sebut tadilah. Dia jadi ujian dalam hidup. Ujian ni normal dia dalam hidup. Start daripada bila? Start daripada penciptaan Nabi Adam AS. Dalam Al-Quran Karim pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkara demikian. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, Allah sajalah yang mengetahui makna dia. Adakah manusia menyangka kami akan biarkan mereka sebut kami beriman pada Allah, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah? Ujian, Allah akan jadikan ujian dalam hidup. Maksudnya, ini yang dimaksudkan oleh doktor tadi normal. Berlaku dalam WHO pun sebut, dia stres ni maknanya perkara yang normal dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dia panggil demikian. Manusia ni, dia kena melalui ujian. Bila berlaku ujian, berlakulah tekanan dalam hidup. Cuma baki lagi, yang kita kena fahamnya ialah, tekanan itu datang dalam bentuk yang bagaimana? Yang datang itu sendiri. Datang kepada kita tekanan dalam hidup ni sebab kehidupan kita kah? Ataupun memang ada gangguan yang datang dalam kehidupan seseorang. Yang ada benda lain yang datang mengganggu dalam hidup seseorang ini. Itu Islam mula melihat keadaan ini. Dulu-dulu kita tak berjumpa yang perbincangan para alim ulama tentang perubatan Islam. Jarang alim ulama kita cerita dalam, tapi akhir-akhir ni alim ulama mula sebut tentang ada perubatan Islam.
Setelah mana berjumpa dengan doktor-doktor, setelah mana kita mengiktiraf segala apa yang dibuat oleh doktor, kemudian tiba-tiba tak ada penyelesaian juga. Maka di hujung itu mesti kembali pada Islam. Kembali kepada yang disebut dengan perubatan Islam, yang digunakan dengan ayat Al-Quran, digunakan dengan doa-doa maksud dan sebagainya. Ulama-ulama ajar demikian. Saya boleh setuju dengan apa yang disebut oleh doktor sebentar tadi. Kita tak payah terus pergi kepada tuduhan, kepada salah sangka di kalangan kita. Ramai orang kita, dia kalau kena sikit berlaku dalam hidup dia akan sebut terus. Dia kata ni buatan orang. Ni buatan orang. Yang menyebabkan melekat stigma tersebut dalam tubuh badan. Tapi sebenarnya dalam Islam ni, Islam dia sebut bahawa kita tutup jalan yang menyebabkan berlaku gangguan tekanan ini. Tutup yang dimaksudkan itu, suatu dalam Islam diajar supaya kita, bila kita nak buat sesuatu, mulakan dengan baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta lindungi daripada Allah, daripada kejahatan syaitan yang direjam. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, banyak hadis-hadis cerita syaitan ni berlari dalam saluran darah anak Adam. Sebab tu Rasulullah ajar, bila kamu nak marah, tengah-tengah kamu marah, kamu sedang marah, kamu diajar supaya duduk kalau kamu sedang berdiri. Kalau kamu berdiri, kamu duduk, kamu marah juga, kamu diajar supaya untuk kamunya baring, tidur. Kalau kamu marah tengah tidur, kamu marah juga, kamu bangun, mandi. Rasulullah ajar demikian. Tu dengan tujuan nak suruh apa dia? Supaya tekanan yang mula dimasuk dalam tubuh badan anak Adam ini, yang berlaku dalam tubuh badan anak Adam ini, boleh dinetralkan balik. Menjadi keadaan normal balik pada diri mereka. Kerana apa dia? Kerana waktu mana tekanan berlaku, di antara benda yang sedang bergerak dalam tubuh badan anak Adam ini ialah syaitan. Sebab tu syaitan dia mula mengigaukan dengan igauan-igauan yang dia membisikkan di telinga anak-anak Adam yang stres ini dengan kata-kata yang melanggar syariat. Antaranya bunuh diri. Antara yang dia mula keluar daripada syaitan ni, dia akan mula sebut, kamu tikam diri kamu sendiri, kamu hiris tangan kamu, kamu buat satu tindak balas yang di luar akal, pemikiran normal manusia yang berlaku di waktu tersebut. Dia berlaku dalam keadaan demikian kerana dia dengar suara-suara yang mula membisikkan. Suara ni siapa yang membisikkan itu? Yang pertama, ulama-ulama sebut ialah syaitan. Syaitan dia akan ganggu terus dalam keadaan yang sedemikian rupa, yang menyebabkan dia ambil tindakan-tindakan yang tak logik dalam hidup dia. Seorang isteri, dia di sudut logiknya, dia mesti taat pada perintah suami. Tapi bila dia dimasuki oleh syaitan, yang diistilahkan dengan kita rasuk, gangguan yang masuk tersebut, dia akan bertindak, dia tak kenal suami dia. Sampai peringkat dia akan bertindak di luar batasan syarak. Dia akan buat apa dia? Kalau tak sepatut dia keluar daripada rumah, saat mana dia sedang tertekan, perkelahian berlaku. Tapi bila dimasuki sahaja oleh yang disebut dengan syaitan, gangguan syaitan ini, dia akan bertindak keluar daripada rumah tanpa kawalan dalam hidup dia. Demikian juga suami yang dia tertekan dengan suara bising anak dia yang menangis. Kemudian tekanan ini berlaku pada diri dia. Dia akan ambil tindakan untuk dia campak anak dia. Dibuang yang disebut dengan anak, dipukul anak, dan penderaan itu berlaku. Ini pun boleh terjadi di kalangan kita. Tapi ini yang dimaksudkan dengan ujian hidup. Dalam istilah agama dipanggil demikian. Tapi ada satu benda yang kita sengaja membuatkan diri kita stres. Yang ni berdosa. Islam larang. Antaranya minum arak. Menjadikan diri seorang tersebut semakin menekan dalam hidup dia. Antaranya ialah ketagihan dadah, ketagihan rokok, ketagihan yang disebut ni, semua menjadikan diri dia, sengaja untuk menjadikan diri dia menekan dalam hidup dia. Orang yang ketagih dengan ganja, ketagih dengan dadah, ketagihan dengan daun ketum dan sebagainya, dia sengaja buat benda demikian
menjadikan tekanan lagi dalam hidup dia. Tekanan dalam hidup dia ni. Yang ni orang ni berdosa. Tapi Islam, dia anggap bahawa yang pertama yang saya maksudkan tadi, orang yang hidup dia membuka ruang untuk syaitan masuk. Yang ni bahaya. Islam suruh kita diajar supaya tutup ruang. Jangan buka ruang-ruang yang pertama ini dalam hidup kita untuk menjadikan tekanan ini. Bagaimana jangan buka ruang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan supaya kita sentiasa dalam keadaan berwudu, ataupun Rasulullah pesan pada kita supaya kita baca Quran. Rasulullah pesan pada kita supaya kita mulakan dengan amalan kita dengan zikir. Semua ni untuk menjadikan diri kita ni tertutup ruang-ruang tadi. Ataupun kita dengar kuliah, ataupun kita i'tikaf, istilah-istilah yang digunakan dalam agama ni, semua ni untuk menjadikan diri kita ni jadi back to normal hidup kita ni. Satu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hendaklah kamu tahu dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjadikan ketenangan dalam kehidupan kamu. Ini punca awal dalam pandangan yang dianggap demikian. Dua. Yang ketiga, yang menjadikan kita ni jadi tak boleh nak kawal juga diri ni ialah dalam Islam ni kita tak boleh nafikan faktor yang disebut dengan sihir yang berlaku. Sihir yang berlaku di kalangan masyarakat. Sihir ni satu ilmu yang sejak zaman berzaman, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, terusan sampailah dunia akhir zaman akan ada ilmu sihir. Ilmu sihir ni sejak zaman Nabi Musa tersebut, Nabi Musa dah tenggelamkan, kemudian syaitan gali balik. Kemudian disebut ni Nabi Musa yang Nabi Sulaiman yang ajar, disebut demikian. Kemudian menyebabkan merebak, ilmu sihir ni merebak. Sihir ni pun faktor untuk menjadikan diri seseorang itu menjadikan tekanan dalam hidup dia. Dia bertindak di luar kawalan. Dia panggil demikian. Ni saya nak sebut faktor utama yang menjadikan bagaimana seorang tersebut boleh stres dalam hidup mereka tersebut. Kemudian yang keempat, yang boleh dipahami di kalangan kita juga ialah faktor yang terjadi dipanggil gangguan saka yang terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini. Saka ni pun sama juga. Saka ni maksudnya sebelum daripada di masyarakat kita, orang-orang kita sebelum daripada ni dia membela jin. Dia bela jin. Jin tu dia bela. Kemudian belaan dia tu, tuan dia mati. Tapi belaan tu berterusan. Turun pada orang yang di bawah tadi. Yang menyebabkan berlaku dipanggil gangguan. Yang ni saka yang terjadi. Saka ni boleh terjadi juga bukan sekadar pada belaan orang atas. Tetapi dia boleh terjadi juga yang disebut daripada sihir yang kena pada seorang kemudian tidak diubati. Kemudian mati orang tersebut. Sihir itu turun pada anak-anak dia, turun kepada yang disebut dengan keluarga dia yang masih hidup. Yang menyebabkan sihir ni, dia bergerak dan bergerak menjadikan tekanan dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana saya dan juga sahabat-sahabat dalam perubatan Islam ini melihat bahawa di sana kita boleh mula nak bersihkan dan kita sembuhkan. Salah satu di antara perkara yang pertama yang kami tidak tolak dalam perubatan Islam ni ialah mesti berjumpa dengan doktor-doktor terlebih dahulu. Doktor-doktor dalam yang bentuk fizikal yang mereka nampak ataupun dalam ilmu perubatan termasuk doktor sekretaris ini, jumpa dulu. Cek dulu betul tak betul mereka ni sedang diganggu dengan gangguan yang disebut dengan gangguan syaitan itu, ataupun mereka berlaku gangguan di sudut tak boleh nak kawal pemikiran, tak ada gangguan unsur-unsur lain dalam kehidupan dia. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, barulah kita, kalau doktor-doktor ni tak boleh juga nak rawat, doktor-doktor ni tak ada juga nak bagi ubat, tak boleh juga nak bagi ubat, lalu kita sebut, mari kita ambil daripada beberapa iktibar yang berlaku pada nabi-nabi, berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan merawat dengan menggunakan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta doa-doa yang maksur dan beberapa alat-alat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh digunakan dalam kehidupan kita. Itu untuk menangani keadaan pada diri kita supaya dia tidak berterusan menjadikan seorang tersebut lepas pada mereka stres, mereka akan jadi kemurungan dalam hidup mereka.
Mereka akan cuba lama-lama dia jadi melekat satu tabiat yang buruk. Yang orang yang kena stres lama-lama dia panggil pecah kadar untuk dia berfikir lagi. Tak boleh dah dia berfikir. Yang menyebabkan dia jadi sasau. Dia jadi dalam keadaan tak betul dalam kehidupan dia, lalu dia bertindak dengan keadaan yang dia jadi murung, duduk seorang-seorang, duduk dalam gelap, kemudian rambut dia jadi lama panjang, bau busuk badan, dia tak nak mandi, dia mula bercakap seorang-seorang dan sebagainya. Kesan daripada jasad dia bertahan lagi hidup, tapi tekanan dalam pemikiran dia tu terlampau teruk sangat dalam hidup mereka tersebut. Yang ni di antara beberapa pandangan yang boleh saya berkongsi sikit. Mudah-mudahan daripada perkongsian ini akan menjadikan diri kita ni ada jalan untuk keluar daripada keadaan yang kita sedang lalui ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Fadil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani atas perkongsian yang sangat padat dari sudut pandang sisi Islam ini bertepatan dengan tajuk kita pada malam ini. InsyaAllah semua sahabat-sahabat jangan ke mana-mana, jangan betulkan TV anda masih dalam rancangan yang sama. Jadi anggaplah tuan-tuan sedang menonton TV. InsyaAllah abaikan sekejap Olimpik pada malam ini, abaikan sekejap kita Olimpik pada malam ini insyaAllah. Baik, antara benda yang Fadil Ustaz Ahmad Dusuki sebut tadi, kita dewasa inilah hari ini ni sahabat-sahabat, satu benda yang cukup penting. Ana sangat tertarik dengan poin Fadil Ustaz tadi. Apa dia tuan-tuan? Antaranya tuan-tuan, bila mana datang saja ancaman COVID, ya dari sudut perubatan, betul. Bila datang saja ancaman COVID, semua kita takut. Dengan face mask, dengan sanitizer, dengan jangan bersentuhan, jangan bersalamannya, semua kita taat. Kerana apa? Kerana kita nampak kesannya depan mata kematian dan sebagainya. Orang yang baru lepas keluar hospital kata jaga betul-betul SOP, sakit betul, kena COVID ni rasa macam nak mati, suka dan sebagainya. Baik, insyaAllah. Tapi Allah SWT dah ancam kita lama dah dengan syaitan, dengan satu makhluk namanya syaitan, kata Piramli. Satu makhluk yang namanya syaitan, tapi kita tak peduli. COVID paling teruk bukanlah anak abaikan, anak sendiri pun dah injek 1 dos, 3 hari bulan nanti second dose. Dan kita pun bergerak macam Ustaz Dusuki sebut, kita bergerak mengadakan kempen suntikan vaksin di seluruh negara. Tapi ancaman COVID membawa kematian. Kalau orang tu beriman, insya-Allah dia akan masuk syurga. Kalau yang asi, yang kaki maksiat, wal-iyadzubillah. Baik, pengakhiran ancaman COVID-19 kematian. Pengakhiran ancaman tipu daya syaitan, azab neraka Allah, impitan kubur dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, yang ni kita kena beri perhatian, insya-Allah. Bukan abaikan SOP, anda sendiri pun ke mana-mana pakai face mask. Semua kita, doktor lebih lagi lah. Jadi Fadil, soalan kedua pada Fadilah, Dr. Umi Azlin. Doktor ada ke doktor? Alhamdulillah. Doktor sedang mengutip mutiara ilmu daripada Ustaz Dusuki sebalik tabir tadi. Alhamdulillah. Okey. Baik doktor, untuk pusingan kedua. Dan nanti kita minta doktor kongsi sedikit pengalaman mungkin pada pengakhiran. Dan Ustaz Dusuki pun tolong riset awal-awal. Kita nak dengar pengalaman Ustaz tentang orang sakit mental ni. Kalau ada lah, insyaAllah. Tapi nak rasa ada kan. Yang nak bercerai ke ustaz-ustaz ni, dia jadi tempat rujuk. Sehingga kan ada satu cerita yang agak luar biasa yang tak boleh kita nyatakan di sini. Cerita luar biasa. Orang mai rujuk ustaz-ustaz ni macam-macam cerita lah. Jadi doktor sendiri pun kita yakin ada pengalaman yang agak mungkin lain pada lain, ya, sakiteri. Kan. Jadi untuk soalan yang kedua doktor, insya-Allah seperti yang doktor dah sebut di peringkat di pusingan pertama tadi, insya-Allah kemurungan adalah suatu penyakit yang memerlukan rawatan pakar yang profesional. Pertama pasal nak kenali si pesakit murung tadi kan, kerana dia luar pada, disebut sebagai luar abnormalan. Nak sebut tu pun dah payah dah, memang nak sebut pun dah luar biasa. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, seperti doktor yang sebenarnya satu penyakit yang memerlukan pakar yang profesional. Okey, dari pandangan doktor, apakah rawatan psikiatri modern selari dengan ketuntutan Islam?
Dan ana yakin doktor sendiri pun sebagai seorang Muslim yang pada zahirnya kita nampak seorang Muslim yang baik pegangan agamanya, sehingga sikit-sikit pun doktor boleh sebut tentang Nabi Yusuf, Nabi Yaakob dan sebagainya. Jadi rawatan psikiatri moden sekarang ini, wallahu ta'ala alam, ambil daripada barat atau pada mana, adakah ianya selari dengan kalangan Islam? Ini sebagai satu pencerahan yang sangat baik pada rakyat kita umumnya. Pasal ada orang ni hak dia kalau dia pegang agama, dia tak mau pegang dah bidang kedoktoran, tak mau pegang dah cakap doktor. Jadi kita nak tahu dalam bab ni adakah bidang ni selari dengan tuntutan agama. InsyaAllah. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz Nazri. Saya memang sama macam Ustaz Nazri juga bila Ustaz menyebut tadi yang virus COVID ni kita nampak, Ustaz Dusuki cakap tadi, tapi ada satu yang kita tak nampak tapi dah ada dari zaman bermulanya Nabi Adam diciptakan dan sebelum tu lagi, iaitu dah adanya syaitan tu yang tidak nampak tapi sebenarnya kesannya sangat besar. Dan memang saya rasa sangat rasa macam ya Allah, betul lah ya, kita kadang-kadang tak terfikir sehingga ke macam tu. Syaitan tu sentiasa ada dan sentiasa mengancam hidup kita, dan memang macam Ustaz cakap, dia sudah pasti apabila seorang tu ada isu kesihatan mental, mereka dalam keadaan lemah ya, pada waktu itulah sudah pasti bisikan-bisikan syaitan akan jadi lebih mudah, dan mungkin syaitan akan mengambil peluang di dalam kelemahan waktu berada dalam tekanan dan juga kemurungan ya, sehingga berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi bagi menjawab soalan Ustaz Nazri moderator kita tentang rawatan psikiatri. Adakah rawatan psikiatri ni sebenarnya selari? Dia kebanyakannya memang sekarang ni apa yang kita pelajari adalah dari barat. Adakah dia sebenarnya selari dengan tuntutan Islam? Jadi untuk itu saya akan cuba memberi contoh ya, bagaimanakah kita membuat rawatan psikiatri, dan mungkin juga nanti Ustaz pun boleh memberi maklum balas kan, melihat dari sudut rawatan itu yang bagi kami insya-Allah dia selari dengan tuntutan Islam ya, tapi kita nak dengar juga maklum balas dari Ustaz. Saya akan kongsikan slide saya sekali lagi. Okay. Untuk menunjukkan ya, contoh di sini ialah tadi saya memberi tiga poin ya, yang di mana kalau kita ingin mengamalkan cara Islam dalam menghadapi tekanan emosi dan kemurungan, kita perlu ada ilmu, kita perlu menghilangkan salah faham, dan kita perlu mengetahui yang Islam ini mengiktiraf stres atau ujian sebagai satu yang normal, dan seterusnya kita perlu memahami stres atau tekanan mental pada tahap yang normal itu perlu dikendalikan sebaik mungkin dengan strategi dan kaedah yang efektif. Okey, ini adalah contoh bagaimana kita merawat tekanan emosi ya. Katalah saya mengambil contoh yang biasa kita hadapi dalam pandemik COVID ya, di mana ibu bapa menghadapi tekanan mengendalikan anak PDPR dan menjadi mudah marah. Sebenarnya ini adalah perkara antara yang banyak rujukan yang kami dapat ya, ibu bapa yang merasa sangat tertekan berada di rumah setelah setahun ya. Anak-anak pun tertekan juga, anak-anak mungkin mereka berjumpa dengan pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja lah ya, tapi yang saya pakar psikiatri dewasa, saya berjumpa ibu bapa yang merasa tertekan mengendalikan anak di rumah, kerana bukan setakat anak di rumah tapi mereka juga bekerja di rumah, tidak ada pembantu ya, sedangkan dulu kehidupan berbeza. Ibu bapa yang bekerja ni mereka ada banyak bantuan ya dari berbagai segi, ada orang datang rumah, kemas rumah, anak dihantar pergi kepada pengasuh. Jadi mereka ni sebenarnya tidak pernah ada kemahiran pun kadang-kadang ya seumur hidup mereka menjadi ibu bapa, di mana mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu berhadapan dengan anak-anak siang dan malam. Jadi ramai ibu bapa yang menghadapi tekanan, dan mereka datang kadang-kadang sebab mereka merasa kenapa mereka tiap-tiap hari rasa nak marah saja ya, rasa macam semua nak buat semua tak kena ya. Jadi mereka rasa ini dah tak kena ni, kami perlu datang dapatkan rawatan. Kita tahu ya kalau dalam Islam memang konsep-konsep ini adalah konsep-konsep yang penting, di mana
kita perlu mengawal kemarahan, ya. Perlu tahu berkomunikasi dengan baik, sabar, redha dengan ujian, syukur. Dan Islam memberikan konsep-konsep ini. Kita tahu, ya, kita memang sedia maklum ini adalah konsep-konsep yang sangat baik. Tetapi di dalam bila kita bercakap tentang kesihatan mental ini akan memberi perincian bagaimanakah seseorang boleh mencapai konsep-konsep tersebut. Contohnya, kita akan membuat analisa kemarahan, ya, ibu bapa ni. Sebab selalunya kemarahan ni macam dalam strategi mengendalikan kemarahan, contohnya, kemarahan ni satu perasaan yang kompleks. Dia sebenarnya sebelum kemarahan dia ada perasaan pra-kemarahan, pre-anger, yang mana kadang-kadang perasaan tu adalah perasaan kecewa, putus asa, mungkin perasaan rasa tak ada harapan, atau perasaan rasa letih ke, kesal ke, atau rasa bersalah, ya. Jadi kadang-kadang ibu bapa ni bukan dia marah semata-mata dia marah, tapi dia pun sendiri ada rasa bersalah tak dapat menjalankan tanggungjawab. Dia mungkin ada rasa kecewa kenapa dia lihat anak dia macam contohnya tak fokus, ya, ataupun asyik bermain internet sahaja. Jadi semua ini bercampur aduk di dalam fasa pra-kemarahan menjadikan mereka sangat marah, dan seterusnya dicampur dengan pemikiran. Contohnya pemikiran, aku ni ibu yang gagal ke, aku memang tak boleh buat ni, semua ni teruk. Jadi semua ni akan mencetuskan perasaan marah, tapi perasaan itu apabila tidak dapat dikendalikan, jadilah tingkah laku kemarahan di mana mereka mula bercakap dengan suara yang tinggi, ataupun mungkin masuk dalam bilik mengunci diri, ya. Itu adalah tingkah laku kemarahan. Jadi kita untuk mengawal kemarahan, dia tidak semudah bercakap ibu bapa semua janganlah marah, ya. Itu memang satu konsep. Kita tahu memang okey, berhenti. Dia kadang-kadang kalau orang tu belum di tahap kemarahan yang teruk, kita masih boleh gunakan lagi semua teknik yang sedia ada, ya. Memang teknik itu sangat bagus. Berhenti, tarik nafas, ya, kira 1, 2, 3, contohnya ambil wuduk, macam contoh ambil wuduk, kalau sedang berdiri kita duduk. Tapi ada mereka yang memerlukan lebih lagi strategi kerana kemarahan mereka sudah sangat tinggi, dan macam kalau Ustaz cakap tadi, dia campur dengan bisikan syaitan semua, ya. Jadi dia perlu ada gabungan kedua-dua teknik spiritual ataupun teknik-teknik yang kita pelajari dalam Islam dengan strategi-strategi kesihatan mental yang kita fahami mengenai emosi tu bagaimana, mengenai betapa kompleksnya dia, dan kita perlu dari setiap langkah tu kita perlu atasi satu persatu. Maksudnya di peringkat rasa kecewa tu bagaimana nak atasi, di peringkat pemikiran bagaimana nak atasi, bila dah jadi kemarahan apa yang mereka boleh buat, dan bila dah terjadi tingkah laku yang memang marah, apa yang ibu bapa tu perlu buat, perlukah mereka meminta maaf, ya, contohnya, ataupun apa yang mereka perlu lakukan, ya. Selalunya kita galakkan ibu bapa tidak salah meminta maaf, ya, kerana kita mahu anak-anak pun belajar cara yang betul. Dan seterusnya perlu belajar teknik-teknik berkomunikasi. Kadang-kadang kita lihat ibu bapa ni sebenarnya menghadapi tekanan, dia mudah marah kerana mereka kekurangan teknik berkomunikasi dengan anak-anak, atau berkomunikasi sesama suami isteri ni kerana mereka sebenarnya tidak dapat memberi sokongan satu sama lain. Kerana mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik, isteri tidak tahu bagaimana nak minta sokongan, ya. Apabila meminta sokongan mungkin dengan cara yang salah, suami tidak mahu memberi sokongan. Jadi teknik-teknik komunikasi pun perlu kita analisa di dalam pasangan ni, dan kita perlu atasi satu persatu. Maknanya dia mestilah apa orang kata tailored ataupun khusus kepada individu tersebut. Kita perlu analisa dulu, sebab ada orang tidak berkomunikasi langsung, macam tak pernah bergaduh kerana masing-masing senyap saja. Itu perlu pendekatan yang berbeza. Dan seterusnya mungkin ibu bapa ni yang menghadapi tekanan ni sebenarnya dia memang kekurangan kemahiran keibubapaan. Dia tidak faham psikologi anak. Contohnya anak pun sudah tentu rasa bosan belajar PDPR, ya. Anak pun ada merasa tertekan. Mereka tidak dapat memenuhi keperluan emosi anak. Ini pun kalau kita kenal pasti, kita pun perlu beri kemahiran ini kepada ibu bapa dalam sesi terapi contohnya. Dan begitu juga mungkin ibu bapa tu ada stres dia sendiri.
dalam rumah tangga, dengan stres dalam perhubungan dengan kawan di tempat kerja, stres pekerjaan, stres kewangan yang mana ini bercampur aduk. Jadi kita perlu membantu mereka apabila sebenarnya dalam bercakap tu kadang-kadang membantu mereka memproses, melihat yang mana prioriti, sebab bila duduk bersendirian memang boleh jadi berserabut. Dan itulah yang kalau Ustaz cakap kan, bisikan syaitan lah, jadi berserabut lah, tak dapat nak berfikir. Dan yang mana di dalam keadaan inilah perlunya kaunselor, pegawai psikologi atau pakar psikiatri, perlu orang lain kadang-kadang untuk duduk sama-sama membantu. Jika mereka katalah pasangan ni memang dua-dua dapat berkomunikasi, alhamdulillah mungkin mereka dapat berbincang menyelesaikan masalah sendiri. Tetapi selalunya mereka yang ada masalah ialah kerana mereka ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan mereka perlu orang tengah yang membantu mereka. Dan begitu juga bila kita cakap sabar, kadang-kadang banyak juga berlaku salah konsep di mana orang ingat kesabaran ini pasif. Sabar je lah, tolerate je lah, biarlah macam ni, suami nak buat macam ni pun tak apa. Tetapi sebenarnya Ustaz pun nanti mungkin boleh komen sabar ini sebenarnya satu konsep yang aktif di mana kita perlu berusaha memperbaiki keadaan. Kalau sebenarnya keadaan itu berlaku kerana isu tu satu isu yang kita boleh selesaikan, mengapa kita mesti bersabar secara pasif dan membiarkan keadaan itu berterusan memberi kesan yang buruk kepada keluarga. Jadi kita perlu sama-sama berusaha sehingga berlaku perubahan, mengekalkan motivasi diri, membina daya tahan diri. Jadi banyak sebenarnya strategi yang perlu dibuat. Jadi jika seseorang itu hanya menghadapi tekanan emosi sendiri, semua teknik ni mungkin boleh dipelajari sendiri. Maksudnya mereka tak perlu pun kadang-kadang berjumpa doktor. Boleh datang mendengar ceramah, boleh membaca buku. Banyak sangat informasi yang ada, tetapi dia perlu bermula dengan kesedaran. Oh, aku ni selalu marah-marah, bagaimana nak mengawal kemarahan? Aku perlu belajar teknik keibubapaan. Aku kena tahu macam mana nak berkomunikasi dengan suami atau isteri, sebab setiap kali berkomunikasi ada je yang jadi tak kena bermasam muka. Jadi kita perlu sentiasa belajar. Kalau setakat tekanannya, dia mungkin boleh self-help atau diuruskan sendiri. Tetapi jika dia dah sampai jadi kepada penyakit, maka selalunya perlu rawatan profesional. Dan ini yang tadi Ustaz Nazri katakan, macam mana nak bezakan antara dah jadi penyakit ataupun masih normal. Selalunya kita akan melihat gejala tu dia jadi berlebihan dan perpanjangan. Maknanya kita tahu sedih, risau, stres tu normal. Tetapi jika sedih tu ataupun risau tu berlebihan, risau sehingga berdebar-debar, tangan menggeletar, dah tak tidur malam, itu dah berlebihan namanya. Dah tak boleh lah nak bercakap lagi, tak boleh nak, itu dah berlebihan lah. Murung yang sampai asyik rasa diri tak berguna, asyik rasa macam tak boleh fokus pun buat kerja, asyik rasa badan letih, tak boleh buat apa-apa. Sedih sangat setiap hari sehingga berpanjangan berbulan-bulan, itu sudah tak normal. Dan mereka ini sudah tak dapat lagi mengendalikan stres. Sedangkan kalau sehat, stres memang ada, dapat dikendalikan, masih dapat berfungsi. Tapi penyakit, gejala dah berlebihan, dah tak dapat lagi dikendalikan, dah tak dapat berfungsi. Dan fungsi ni kita lihat dalam 3 aspek, iaitu pekerjaan, hubungan interpersonal, itu yang saya kata sama ada mereka ingin menyendiri atau asyik bergaduh. Dan satu lagi penjagaan diri, dah tak ada rasa nak makan, minum, tidur semua dah tergendala. Jadi memanglah kalau kita berjumpa pakar psikiatri, saya ambil contoh satu lagi sikit Ustaz, macam isteri ni dah sampai ke kemurungan lah. Sebenarnya ini satu kes yang biasa juga kita terima sekarang. Setahun dah bekerja dari rumah, dah tak boleh lagi nak handle, dan dalam masa yang sama dah ada konflik dengan suami, dia sudah kemurungan. Kalau konsep Islam, kita perlu berikhtiar, dapatkan rawatan dari ahli dan pakarnya, sabar menjalani rawatan, redha dengan ujian, dan perlu mendekatkan diri dengan Allah sebab ujian telah datang dalam bentuk penyakit. Dia adalah ujian apabila dia menjadikan kita dekat dengan Allah kan. Jadi perlu berusaha ke arah semua ni, dan dalam apabila berikhtiar berjumpa dengan psikiatri, kita ni akan membuat penilaian yang menyeluruh. Sebab kita tak boleh terus fikir superficial je, oh dia kemurungan, ada kesihatan mental. Tapi kita betul-betul perlu faham apa isu dia dan perlu buat pelan perawatan yang menyeluruh. Contohnya,
kita kena lihat adakah isu dia tidak upaya mengendalikan emosi, dia dah letih, sukar tidur, gangguan fokus, sakit kepala, rasa putus asa, dah tak yakin diri, ya. Stres kerja pun dia tak dapat nak hadapi, kemahiran ibu bapa dia pun sangat lemah, komunikasi tidak efektif. Jadi dia di tahap yang kalau tahap tekanan tadi dia mungkin boleh baca buku, boleh perbaiki diri. Tapi di tahap ini selalunya mereka dah tak mampu lagi. Mereka perlu orang lain yang membantu mereka dan selalunya mereka perlu psikoterapi yang intensif. Yang mana dalam psikoterapi intensif ni kita akan bantu mereka tahap demi tahap bermula mengendalikan emosi, mengendalikan fikiran. Sebab bila dah dapat mengendalikan emosi dan fikiran, baru dapat kendalikan komunikasi. Kalau belajar teknik komunikasi yang bagus pun, tak dapat kendalikan emosi dan fikiran, mereka tak akan dapat untuk berkomunikasi dengan baik. Ya. Tetap akan marah-marah, tetap akan mungkin tak boleh nak bercakap dengan baik. Dan selalunya, kita pun memang membuat refleksi tentang nilai dalam psikologi kita kata value. Apa yang penting dalam hidup mereka, tujuan kehidupan. Dan bagi orang Islam, ini adalah masanya kita membincangkan tentang spirituality. Apa sebenarnya tujuan hidup, apa yang penting. Dan seterusnya barulah itu memberi arah tujuan mengapa mereka ingin berusaha memperbaiki komunikasi, mengurus konflik, perbaiki hubungan dengan anak-anak dan belajar semua teknik-teknik lah untuk lebih baik merawat diri mereka yang telah mengalami kemurungan. Dan dalam semua ni, integrasi aspek spiritual sangat penting. Contohnya dalam mengendalikan fikiran. Sangat penting kalau orang tu boleh macam dia ada fikiran ya Allah tu ada, Allah tu akan menolong. Ya. Sebenarnya lebih mudah untuk kita pakai psikiatri membantu dia mengendalikan fikiran. Walaupun mula-mula kadang-kadang sebab dia sangat berserabut, dia tak boleh nak fikir begitu. Lama-lama bila dia dah semakin tenang, kita boleh membawa ke arah pemikiran yang begitu. Dan selalunya kita akan integrasikan teknik-teknik relaksasi dan menjaga diri. Ya. Contohnya, waktu inilah kita tahu ya mereka bukannya teknik relaksasi ni macam bermeditasi sahaja ataupun pernafasan, teknik pernafasan, semua itu penting, tapi inilah peranan di mana mereka membaca Al-Quran, solat, ya. Dan kalau kita lihat hubungan dengan pencipta, pentingnya mereka berdoa, semua ini kita akan integrasikan di dalam strategi kesihatan mental. Dan sudah tentu ini selalunya memanglah ramai pakar psikiatri Muslim yang akan melakukan, kita mengintegrasikan dengan teknik-teknik yang kita pelajari dalam rawatan moden. Dan sudah tentu selain dari rawatan psikoterapi intensif, sokongan psikososial juga selalunya diperlukan. Contohnya mungkin perlu psikososial ni maksudnya adakah mereka ni pun perlu bantuan kewangan ya, ataupun bantuan dari tempat kerja, perlu bercuti dulu ke, semua itu kita bincangkan juga. Dan apabila kemurungan teruk, memang rawatan ubat-ubatan tetap diperlukan selalunya kerana ini boleh membantu menstabilkan neurotransmitter ya, ataupun mungkin bahasa mudahnya bahan-bahan kimia di dalam otak ya, yang mana bahan-bahan kimia seperti serotonin ni adalah sangat penting dalam menyeimbangkan ya, ataupun mengawal emosi dan pemikiran seseorang. Jadi begitulah ya bagaimana saya memberi contoh ya, dan kita kembali ke moderator, bagaimana kita membuat rawatan psikiatri yang mana saya rasa dia perlu memang sangat perlu berjalan seiring dengan integrasi dengan spirituality ataupun cara Islam, terutamanya bagi pesakit-pesakit Islam dan bagi pengamal perubatan Islam juga. InsyaAllah Ustaz. Sekian, kembali ke moderator. Ustaz Ahmad Nazri tak dapat masuk tu kerana line dia. Dia minta supaya saya terus kepada pandangan saya dengar yang Dr. Umi Azlin cerita sebentar tadi, di mana kalau kita perhati dengan apa yang Dr. cerita sebentar tadi, memang itu satu jalan yang terbaik yang diajar dalam Islam.
Cuma saya nak tambah beberapa sedikit lagi tambahan yang telah disebut oleh doktor sebentar tadi. Pada kami lah, terutama para asatizah diajar, ada beberapa perkara lagi yang kita boleh tambah, nilai tambah dalam apa yang disebut oleh doktor sebentar tadi lah. Yang pertamanya, kita kena bagi ilmu kepada para pesakit ini sendiri. Ilmu tu penting di kalangan kita untuk kita nak pastikan ilmu, termasuk dengan apa yang disebut sebentar tadilah, ilmu yang diceritakan oleh doktor tadi, dan ilmu terhadap tekanan yang sedang berlaku tersebut. Maknanya kita kena tahu bahawa apa yang sedang terjadi ni, kita sedang melalui ujian yang banyak yang Allah jadikan dalam kehidupan kita lah. Lalu kita kena sentiasa tabah, dan kita bila seorang tu ada ilmu, dia baru dia tahu, oh ni merupakan satu ujian yang aku perlu lalui dalam hidup. Sebab manusia ni kalau dia tidak ada ilmu, dia akan bertindak lebih kasar daripada keadaan yang dia lalui tersebut. Dia akan bertindak dalam keadaan yang tak sesuai pada diri dia. Kami lebih suka macam doktor gambarkan tadi, itu kita bagi ilmu yang banyak pada mereka dan kita jelaskan daripada posisi mana yang sedang terjadi keadaan pada mereka tersebut. Yang kedua, kita bagi peluang untuk dia ni berehat dengan dia tidur. Tidur ni merupakan salah satu cara untuk meriliskan tekanan yang berlaku. Dan sebab itu kami setuju dengan beberapa ubat-ubat yang dibekalkan oleh doktor-doktor yang bila dia tidur, dia akan rilis segala tekanan-tekanan dia sebelum daripada ni. Bila seorang tu tidur, dalam Islam ni, tidur ni menjadikan kerehatan dan juga jadi ketenangan pada diri dia untuk dia dalam keadaan yang dia akan jadi tenang dan jadi aman. Suatu sampai ada doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sukar untuk tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, bila sahabat-sahabat mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tak boleh tidur. Bila kami tak boleh tidur, kami ni akan jadi tertekan hidup kami kerana kebingungan kan tak boleh tidur ini. Ya Rasulullah, macam mana kami nak buat? Lalu Rasulullah ajar satu doa untuk menenangkan dan memudahkan mata ni kita pejam, mata terpejam. Itu Rasulullah sebut, baca doa ni, Allahumma gharatin nujum wahadatil uyun antal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum ihdi layali wa ani mu'aini. Ni doa di antara yang diajar oleh Rasulullah yang menyebabkan sahabat yang stres, hidup dia tak boleh tidur tadi, menyebabkan dia baca doa ni, akhirnya dia tertidur. Maknanya tidur ini merupakan ubat kepada tekanan yang dilalui oleh seseorang. Sebab tu bila cuma kita tak nak tidur tu menjadikan berlebih-lebihan, jadi bingung kerana tidur banyak pun bahaya juga. Cuma kita nak suruh tidur tu biar kadar-kadar dia yang dibenarkan dalam syarak dipanggil dalam keadaan demikian. Yang ketiga, kita bagi peluang kepada orang stres ni, dia mesti banyak bercakap, berkomunikasi yang dimaksudkan oleh doktor tadi. Kerana kebanyakan orang yang jadi stres ni, dia pendam dalam diri dia. Dan alim ulama sebut bahawa bercakap itu kadang-kadang menjadi ubat kepada setiap tekanan yang dilalui. Dia bercakap, dia cerita. Bila dia cerita saja masalah yang dihadapi, dia telah melepaskan bebanan, tekanan dalam emosi dia. Dan dia bercakap, kita di waktu mana dia bercakap tadi, dia jadi ubat pada diri dia. Tapi kena kadar dia juga, tak boleh lebih-lebih, bercakap lebih-lebih. Dia ada had dia, kadar yang boleh dibatasi, dia panggil demikian. Yang keempat, bagi masa untuk dia jadi sembuh. Bagi masa. Dia tak boleh untuk bila seorang tertekan, stres ni, tiba-tiba nak suruh sembuh terus besok. Tak boleh. Kena ambil masa. Masa ni, al-waqtu dawa lil mu'min. Masa ni jadi ubat bagi orang mukmin. Kadang-kadang hari ni tak sembuh lagi. Tapi 2 minggu, boleh jadi 2 bulan, boleh jadi 2 tahun. Masa tu jadi ubat, dipanggil. Masa ni jadi ubat dalam hidup. Kita jangan stres. Bila nak sembuh? Bila nak sembuh? Bila nak sembuh itulah yang menyebabkan lagi kita sakit.
Jangan kita tekan. Tapi kita diajar supaya bila kita dalam keadaan yang kita sakit, dalam keadaan kita sakit, kita layan sakit tadi. Kita anggap sakit ni satu cara kafarah dosa yang Allah nak naikkan darjat kita. Lalu lagi lama kita sakit, lagilah kita ni akan dekat dengan Allah. Lagi peluang kita nak jadikan pada diri kita ni semakin tenang dan semakin tenang dalam kehidupan kita. Bila ditanya para alim ulama, di antara perkara yang manusia tak suka dalam hidup ni, miskin, sakit dan mati. 3 benda ni yang manusia tak nak. Tapi sebenarnya 3 perkara ni lah yang menyebabkan kegembiraan pada para alim ulama. Alim ulama sebut demikianlah. Kemudian bagi lagi, tadi bagi ilmu, kemudian yang kedua bagi peluang untuk dia tidur, kemudian yang ketiga bagi peluang untuk dia bercakap, kemudian yang keempat bagi masa untuk dia sembuh. Kena ada masa. Maknanya kita bagi masa pada dia, insya-Allah dalam seminggu, 2 minggu insya-Allah sembuh. Maksudnya kesembuhan itu tidaklah kata dalam segera ataupun kena ada had dan batasan juga. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, kita bagi zikir-zikir dan doa-doa yang maksur datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan doa ni penting juga pada orang yang stres. Kerana sebagaimana yang disebut sebentar tadi, stres ni di antara salah satu benda yang terjadi bukan sekadar daripada kehidupan kita saja, tapi gangguan yang masuk, yang disebut dengan syaitan yang mengganggu diri kita. Maka salah satunya kena ajar pada masyarakat kita dibaca doa dan juga zikir. Zikir-zikir yang boleh menenangkan jiwa dalam hidup kita ni. Zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah. Bila sahabat ada stres, seorang sahabat, dia duduk dalam masjid, menangis teresak-esak pada waktu orang bekerja. Lalu Rasulullah masuk, tengok dia dalam keadaan tertekan begitu. Rasulullah tegur sahabat tersebut. Rasulullah tanya pada dia, apa yang menyebabkan kamu duduk dalam masjid, menangis teresak-esak, sampai begini orang lain semua sibuk, dia sedang buat kerja. Kamu kenapa dalam rumah Allah, di waktu mana orang sedang buat kerja ni? Lalu dia jawab, aku diseliputi dengan hutang yang banyak ya Rasulullah. Hutang yang banyak ya Rasulullah disebut. Yang menyebabkan aku tertekan. Aku tak boleh nak buat dalam hidup aku menghadapi hutang ini ya Rasulullah. Rasulullah tanya pada dia, nak tak kalau aku ajar pada kamu satu doa yang kalau kamu ulang dan kamu baca doa ini sebanyak 7 kali je, kamu ulang dan kamu baca doa ini 7 kali setiap hari, lalu menyebabkan kamu akan terbebas daripada bebanan dan tekanan hutang ini. Lalu sahabat tersebut tanya, apa dia ya Rasulullah? Baca doa ni. Rasulullah ajar demikian. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rasulullah suruh baca doa ni. Ya Allah, lindungilah aku. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah aku daripada aku dirundung dengan pada keadaan hammi. Hammi ni maknanya tekanan, stres dalam hidup. Wal hazan, dan juga rasa duka cita dalam hidup. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lindungilah aku ya Allah daripada aku ni jadi rasa lesu dan tak bermaya ya Allah. Ini wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, lindungilah aku daripada aku ni jadi pengecut dan juga kedekut ya Allah. Kemudian wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Lindungilah aku ya Allah daripada dibelit dengan hutang piutang yang banyak ini dan kejahatan penguasa-penguasa yang menekan pada diri aku ya Allah. Bila dibaca doa ini, pemuda tu baca dalam masa 7 hari. Saya tak silapnya, pemuda tersebut dia ulang-ulang doa ini selama 7 hari. Dia datang kembali bagi tahu kepada Rasulullah. Dia sebut, ya Rasulullah, alhamdulillah aku telah bebas daripada bebanan hutang yang aku sedang terhutang sebelum daripada ni ya Allah. Ini yang disebut. Maknanya para asatizah, para doktor, tolonglah bagi doa-doa yang menenangkan. Dan juga bagilah yang disebut dengan zikir-zikir yang menjadikan ringan tekanan hidup ini sendiri. Ada zikir-zikir dan kita pun yakin dengan kita zikir ni akan menyebabkan hidup kita ni jadi rasa lapang kembali dalam kehidupan kita. Walaupun kita berhadapan dengan tekanan dan ujian yang banyak dalam hidup kita.
Kemudian yang ke-8, bagi pada mereka yang stres ini, pasangan ataupun kaunselor-kaunselor yang dia boleh cerita masalah dia. Berjumpalah dengan orang yang tepat. Maksudnya berjumpa dengan ustaz-ustaz, berjumpa dengan ustazah-ustazah, berjumpa dengan doktor-doktor yang sebegini. Kena bagi peluang. Ataupun kalau tak berjumpa juga, pasangan hidup dia mesti menjadi kaunselor yang baik. Pasangan hidup dia bukan menambahkan lagi tekanan pada diri dia. Tetapi pasangan hidup dia menjadikan keringanan dalam hidup dia. Pasangan dia tu memberi support pada dia. Jangan risau, kita ada Allah. Allah berserta dengan kita. Ini diajar supaya demikian. Pasangan ni sebagaimana yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stres, tertekan, waktu mana Rasulullah terima wahyu daripada gua Hira itu, Rasulullah pulang dalam keadaan ketakutan, menggigil tu badan Rasulullah. Siapa yang menenangkan Rasulullah? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid menenangkan Rasulullah saat itu. Khadijah balut tu badan Rasulullah. Rasulullah sebut, zammiluni, zammiluni. Simuti aku, katanya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut saja begitu, simuti aku tersebut. Kemudian bila sebut saja begitu, ambilnya Khadijah, dia ambilkan semut, dia balut tu badan Rasulullah. Lepas tu dia bisik dekat telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suami aku. Waktu itu belum lagi diisytiharkan jadi nabi itu, disebut, wahai suami aku, Allah tak akan buat khianat pada diri kamu. Allah tak akan buat zalim pada kamu. Kamu sentiasa jaga hubungan dengan kekeluargaan. Dia sebut tentang kebaikan suami dia. Bila dia sebut-sebut, Allah akan jaga kamu. Bila sebut saja begitu, jadi kuat jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa Rasulullah. Kalau kita kan Ustaz Nazri kan, kalau kita dijadi tempat Rasulullah, balik daripada gua Hira macam tu kan, kemudian berdebar tu badan kita ni, dalam keadaan debar tu suruh isteri kita selimut kita. Agak-agak disimut tak? Disimut. Dia ambil je kain simut, dia balut je tu badan kita. Tapi lepas tu dia bisik kat telinga kita. Dan siapa yang suruh pergi duduk dalam gua Hira tu? Siapa suruh? Orang tak duduk, tiba-tiba dia pergi duduk tempat yang demikian. Yang menyebabkan akhirnya, benda apa yang terjadi? Kita jadi down perasaan. Yang ni bahaya. Pasangan mestilah sentiasa dalam keadaan yang dia dalam keadaan sentiasa boleh memberi sokongan pada sama-sama pasangan. Jangan pasangan yang menjatuhkan kekuatan pasangan. Yang menyebabkan lagi tertekan dalam hidup. Kebanyakan orang tertekan dengan suami. Kebanyakan orang tertekan dengan isteri. Kebanyakan orang tertekan dengan anak-anak. Stres dengan anak-anak ni. Punca apa dia? Saling tidak kuat menguat. Sedangkan orang Islam diajar saling kuat menguat di antara satu sama lain. Itu dia panggil keadaan ini. Kemudian bagi lagi kepada keluarga kita, bagi lagi teknik Rasulullah dan para sahabat dalam menangani stres. Rasulullah ada tak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menangani stres? Ada banyak cara, antaranya bangun qiyamul lail. Rasulullah bila Rasulullah terbeban sangat, Rasulullah panggil Bilal. Ya Bilal, arihna bis salah ya Bilal. Jom Bilal, kita berehat dengan kita sembahyang wahai Bilal. Rasulullah cara demikian. Ini teknik Rasulullah. Rasulullah bila berhadapan dengan masalah je, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar cara demikian. Demikian juga Rasulullah ajar pada kita makan madu, minum air madu. Bila kita berhadapan dengan satu suasana masalah dalam hidup kita, cuba ambil je madu tu. Kemudian kita kacau madu, air madu. Kemudian lepas madu tu, kita minum air madu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, ya Allah, ringankanlah bebanan hidup aku ni, ya Allah. Madu yang sejuk. Minum air madu yang sejuk. Rasulullah kata, nikmat yang kamu dapat dengan cara demikian, kamu akan rasa tenang pada diri kamu. Siapa yang nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, Rasulullah kata, minumlah air madu yang disejukkan. Di antara satu cara teknik Rasulullah, makan menjadikan seorang tu ringan, stres yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah sebut pada kita beberapa produk-produk, ubat-ubat yang boleh dijadikan sebagai ubat-ubatan yang boleh menyenangkan pada diri kita. Antaranya air zam-zam misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ma'uz zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tu dasar pada kamu niat apa dia. Termasuk dengan kurma ajwah.
kurma ajwah yang Rasulullah sebut, siapa yang makan kurma ajwah sebanyak 7 biji pagi, setiap pagi, dia buat amalan demikian, akan menyebabkan pada diri dia, dia akan terjauh daripada kenanya yang disebut dengan sihir. Mudah-mudahan Allah samakan di kalangan kita demikian. Demikian juga Rasulullah ajar supaya berada di kawasan yang bersih. Orang yang stres, jangan duduk kawasan yang kotor. Lagi dia pergi tempat yang kotor, lagi dia akan tertekan dalam hidup dia. Tempat kotor ni apa dia? Disko, misal contohnya. Islam tak ajar, bila kita stres, kita pergi minum arak. Bila kita stres, kita pergi joget menari. Tak, Islam tak ajar demikian. Islam ajar, bila kamu stres dalam diri kamu, kamu tolonglah semakin dekat dengan Allah. Menyebabkan bila kamu dekat dengan Allah, kamu akan jadi lapang dalam hidup kamu. Yang ni yang saya maksudkan dengan bila kita tertekan dalam hidup kita ni, ni beberapa perkara yang Allah susun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita buat. Mudah-mudahan dengan cara demikian dia akan meringankan bebanan yang kita tanggung ini sendiri. Terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Lapor yang 23 kali, 5-6 kali terpelanting keluar daripada forum ni, kena line yang sangat poor. Ana tak pasti line ana ataupun apa. Tak apa, ala kulli hal. Ustaz jangan stres Ustaz. Alhamdulillah. Antara benda yang sempat anda dengar, jadi untuk sesi yang kedua persoalan pada Ustaz dan Ustaz sendiri pun ambil alih secara terus daripada doktor tadi. Kan? Pasangan yang positif sangat membantu. Pasangan yang positif. Yang keduanya, kita kena berpindah tempat. Daripada satu tempat ke satu tempat. Dan inilah perbuatan para rasul, para nabi. Bila dapat tekanan daripada satu-satu kaum, satu-satu kabilah, maka para rasul tadi diperintahkan Allah untuk berpindah. Kerana di sana mungkin kita ada pengalaman baru. Dan dari sudut pasangan yang positif tadi, terkeluar pula. Doktor, saya cadangkan doktor teruslah untuk buat kesimpulan perbincangan kita supaya tak tertunggu-tunggu kita dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini. Silakan doktor. Saya ambil alih teruslah. Ya. Ni datang balik Ustaz Azri. Ya, lain dia terlampau Karen tidak stabil. Tak stabil. Silakan doktor. Okey. Kita lantik Ustaz Ahmad Nazri panel lah pula. Kita tukar tukar posisi. Mungkin maksudnya kesimpulannya Ustaz, saya rasa sangat menarik tadi mendengar apa yang Ustaz bagi tips penjagaan kesihatan mental yang beri rehat dengan tidur, beri peluang bercakap. Ya, insya-Allah semua tu kita ni macam melakukan perkara yang sama di dalam profession yang berbeza lah kan. Memang kalau dari sudut rawatan moden juga memang kita menekankan antara tips penjagaan kesihatan mental yang baik terutama dalam masa COVID ni, dia kalau boleh bermula dengan penjagaan rutin diri kerana waktu ni kebanyakan benda tidak pasti dan di luar kawalan kita.
satu perkara yang kita boleh kawal, kita boleh uruskan adalah rutin diri kita, iaitu apabila kita orang Islam dia jadi lebih mudah lah sebab kita automatik kita tahu kita perlu bangun pagi, kita perlu solat, kehidupan kita boleh berkisar di sekitar solat yang kita nak lakukan tu. Tapi ini juga bermaksud menjaga makan minum, tidur bangun kita kerana ini adalah perkara yang sangat mudah terancam pada zaman pandemik di mana orang bekerja di rumah. Sebenarnya banyak masalah yang kita hadapi terutamanya generasi muda sekarang adalah mereka datang dengan masalah tidur kerana mereka terlampau macam contohnya bermain game atau dengan internet sehingga tidur lewat, bangun lewat. Itu sebenarnya masalah yang sangat kerap berlaku. Jadi kita perlu bermula dengan menjaga rutin diri. Itu jadi anchor kita ataupun macam sauh kita yang memastikan kita ni stable lah di dalam ribut-ribut ni. Sauh kita tu adalah rutin kita. Dan seterusnya kita macam perlu sentiasa membuat refleksi diri. Kalau dalam Islam perkataan muhasabah kan Ustaz, tetapi dalam psikologi fungsi, kemampuan, kemahiran membuat refleksi ni penting dalam penjagaan kesihatan mental. Refleksi ni maknanya bukannya hidup dengan autopilot. Autopilot ni macam hidup tidak berfikir. Bangun pagi, buat kerja, tidur malam Kita tak mahu hidup begitu, tapi kita mahu hidup yang kita membuat refleksi, sentiasa memikirkan tujuan kehidupan kita, nilai-nilai kehidupan kita, kerana itu akan memberi kita motivasi untuk memilih prioriti di dalam kehidupan kita. Dan seterusnya tingkatkanlah ilmu dengan mendapat ilmu dan kemahiran, dengan mendapatkan maklumat daripada pihak yang berautoriti atau boleh membaca dari, bukan membaca berita palsu tetapi berita-berita yang berautoriti, dan kurangkan mendapat toksik daripada social media yang terlampau sekarang ni. Kadang-kadang saya rasa sudah kehilangan akhlaknya sudah macam agak toksik lah. Kalau kita kata dalam keluarga kita tak nak kan, kita tak nak orang bercakap kasar dalam keluarga, kita tak nak orang kecam-mengecam, ada masalah kita nak selesaikan dengan cara baik. Tetapi di dalam masyarakat yang besar ini, ketoksikan tu berlaku, kecam-mengecam, kekasaran yang mana semua tu sebenarnya tidak bagus untuk kesihatan mental. Jadi begitulah. Dan yang akhir sekali, jika kita mendapati tekanan kita sudah berlebihan, dah sampai ke peringkat penyakit, dapatkanlah rawatan profesional. Mungkin itulah kesimpulan saya Ustaz, dan mungkin kembali pada Ustaz lah InsyaAllah saya akan menambahkan apa yang Ustaz yang nyatakan tadi macam mengingatkan pesakit tentang hidup ni adalah ujian, dan juga menambahkan zikir dan doa yang bersesuaian dengan keadaan mereka insyaAllah. Terima kasih Dr. Umi Azlin yang telah banyak memberi pada kita buah fikiran ataupun praktik yang biasa dilakukan oleh para doktor bagi menangani keadaan yang kita sedang lalui pada saat ini. Dan kita terima kasih pada sahabat-sahabat yang turut serta pada malam ini untuk sama-sama membincangkan satu tajuk yang menarik ini. Tuan-tuan boleh share di laman sosial kalian, dan kalian boleh like, dan juga kalian boleh bersama-sama dengan beberapa NGO termasuk Papisma yang doktor sertai sama, kemudian termasuk dengan beberapa NGO yang baik ini. Mudah-mudahan dengan kita boleh berserta dalam kekuatan berjemaah ini, dia jadi ringan stres yang kita lalui dalam kehidupan kita ini. Bila kita boleh duduk berkongsi cerita masalah di dalam hidup kita, di waktu itu walaupun kita tak nampak kawan kita boleh bantu kita, tetapi sebenarnya kita telah meluahkan masalah dalam hidup kita. Itu pun satu cara untuk meringankan bebanan yang kita tanggung ini. Mudah-mudahanlah dengan pertemuan yang kita temu di kalangan kita pada malam ini, Allah kurniakan semua para penonton dan sahabat-sahabat termasuk doktor dan juga seluruh keluarga ada di kalangan kita ini, Allah bagi pada kita semakin dekat dengan hikmah-hikmah yang baik yang Allah susun dalam hidup kita, yang kita tak boleh jangka apa sebenarnya yang Allah sediakan pada diri kita pada masa yang akan datang nanti melalui saat-saat ujian-ujian yang seberat ini dalam hidup kita.
mudah-mudahan ketabahan kita ini menjanjikan pada kita dengan ganjaran syurga yang indah. Di atas kesabaran kita menanggung ujian-ujian dalam hidup kita, lalu kita sentiasa kembali kepada Allah. Kita sentiasa dalam keadaan mulut kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Yang ni yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran Karim pun Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita. Wa basyiris sabirin. Kabar gembiralah pada orang yang sabar. Siapa yang sabar? Waktu mana mereka diuji oleh Allah? Wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah. Ketika mana mereka diuji dengan ujian-ujian musibah ataupun stres dalam hidup dia, lalu mulut dia sentiasa ulang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan kembali. Di saat tersebut kita akan rasa nikmat dalam nikmat-nikmat yang terbaik yang Allah kurniakan pada kita. Dengan kita mengharungi setiap kehidupan kita di dunia ini, akhirnya Allah kurniakan pada kita keindahan waktu mana kita menghadap depan Allah. Terima kasih. Saya mewakili sahabat-sahabat daripada para asatizah NGO dan NGI yang ada ini. Semua kami mengucapkan moga doktor dan juga sahabat-sahabat yang di hospital di mana saja frontliner, mereka tabah dalam ujian yang mereka lalui saat ini. Doktor-doktor pun jangan stres. Biar doktor-doktor tenang, relax saja. Saya dapati bila banyak masalah di kalangan kita, kadang-kadang tekanan itu termasuk dengan doktor-doktor pun kena. Tapi zikir banyak-banyak. Mudah-mudahan doktor-doktor ini akan Allah jadikan mereka ni orang yang pahala dia banyak. Kerana dia cuba menghidupkan jiwa-jiwa manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa-siapa yang berusaha menghidupkan satu nyawa, bagaikan pahala dia menghidup seluruh nyawa-nyawa manusia atas dunia ini. Ini cara Allah ajar pada doktor-doktor supaya bertabahlah dan bertahanlah dengan ujian yang kalian lalui. Masa ini, masa kalian yang Allah jadikan ujian yang berat pada saat ini. Termasuk nurse, termasuk dengan jururawat, termasuk dengan siapa saja yang berada di frontliner ini, mereka bertabah dengan ujian ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kenikmatan syurga yang tersedia untuk diri kita. Terima kasih sekali lagi doktor. Mudah-mudahan Allah temukan lagi kita dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang komen, yang tak komen, yang like, yang tak like, yang share dan yang tak share. Semua di kalangan kita termasuk dalam Instagram yang ada, termasuk dalam live yang disebut dengan YouTube dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.